Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال يسبحن وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sentiasa panjang umur kita dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kepada kita keberkatan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada malam ini kita sambung lagi perkara yang berkaitan dengan faslum pada menyatakan hasad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-hasadu ya'kul al-hasanati kama ta'kulun nari hatabah. Al-hasadu ya'kul al-hasanati kama ta'kulun nari hatabah. Itu hatabah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad itu memadan ia akan kebajikan seperti memadan api akan kayu kering. Qala musannif rahimahullah taala. Kita masih di dalam bicara berkaitan dengan bab hasad. Adapun kita ada sedikit tu lepas dah berkaitan dengan hasad. Ini berkaitan dengan hasad yang mana musannif buat mari sedikit, iaitu huraian berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikeluarkan Imam Tirmizi wa Sahih al-Hakim, yang mana Rasulullah sallam bersabda, dengki itu memadan ia akan segala kebajikan. Ini bahaya. Bila ada sifat dengki, maka dia memadankan akan kebaikan yang kita buat. Kebaikan kita buat comel dah, buat kebaikan itu, kebaikan ini, tapi ada dengki, bahaya. Ini sifat yang dilarang oleh Rasulullah. Dan sifat dengki ini sifat yang memusnahkan itu bainal umam, bayan dia, yakni umat-umat di antara umat-umat terdahulu, umat terdahulu, rosak umat terdahulu, disebabkan salah satunya mereka ada sifat dengki, hasad dengki. Maka sifat ini dilarang sama sekali. Lebih lagi sifat yang kita telah cerita dah sebelum ini, kerana dengki itu dia melahirkan ainin hasidin, mata pendeki. Iaitu mata pendeki ini dia terkena siapa saja. Itulah Rasulullah SAW selalu menyuruh kita ni minta berlindung dengan Allahumma inni a'udzubika min ainin hasidin. Ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada mata pendeki. Maksudnya bila orang tengok kita tu, bisa pandangan orang yang dengki pada kita tu, bisa dia boleh melahirkan ainin hasidin, mata pendeki. Nauzubillah min zalik. Tu kadang-kadang jiran dengki sesama jiran. Ini bahaya, sifat ni bahaya. Sedangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada seseorang itu semua dipertanggungjawab. Allah beri kelebihan pada orang ni, kelebihan kaya. Allah beri kelebihan dia ilmu. Allah beri kelebihan dia keturunan ramai taulang, ramai kawan.
semua itu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hatta orang berkasih sayang kerana Allah pun akan dipertanggungjawab. Seperti mana berkasih sayang, aina, seperti mana di hari kiamat kelak orang yang berkasih sayang kerana Allah ni akan diseru, iaitu aina mutahabbina fi jalalillahi azza wa jalla. Mana mereka yang berkasih sayang kepada kerana Allah di dunia dulu, udkhulu fi rahmatillah, masuklah kamu dalam rahmat Allah, ini syurga Allah. Jadi mutahabbina fi jalalillah tu, berkasih sayang kerana Allah tu, iaitu tengok kasih sayang kerana Allah tu, kalau sahabat dia buat maksiat dia tegur betul. Tu kalau kata berkasih sayang kerana Allah. Tapi bila kawan dia buat maksiat, kawan dia tidak buat perkara yang benar, dia tak cara, tak boleh begitu. Tanda kita sayang, berkasih sayang kerana Allah, mesti bila kawan buat silap, tegur cara baik, gini tak boleh, tak dosa gini, baru kena pada kata aina mutahabbina fi jalalillah azza wa jalla. Jadi hatta berkasih sayang pun akan disoal di hari kiamat kelak. Tu. Jadi semua pemberian Allah ini adalah dhaman, adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita dengki kepada sesiapa saja. Batulah Rasulullah SAW larang. Kalau ada perasaan begini, cepat-cepat minta berlindung kepada Allah supaya sesiapa saja iaitu tidak termasuk dalam golongan orang yang dengki. Sifat manusia dah lari dah sifat begini. Sifat-sifat begini ni manusia akan mari. Sifat-sifat ni. Tapi manusia yang mengetahui akibat ataupun mengetahui bahawasanya hasad itu bahaya, maka dia akan menjauhinya. Dia akan jauh, dia akan minta berlindung. Mari sifat itu astagfirullahalazim. Cepat-cepat istighfar kepada Allah kerana dengki ni bahaya. Kerana dia merosakkan kebaikan yang kita buat, seperti memakan api akan kayu yang kering. Yang mudah nak membatal kebaikan yang dia buat tu mudah. Hatabah yang mana kayu yang kering ni, kalau kayu tu ada dah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hatabah ni maknanya kayu yang kering. Kayu yang kering ni maksudnya mudah api nak makan tu. Kalau kayu basah ni biasa api biasa kalau kita bakar kayu basah ni berasa sebab tidak kering. Dia berasa jadi kelung api rumah-rumah orang misalnya terkelung berasa juga jirang. Tu. Tapi kalau kayu kering ni, sapah kering, mudah buah api, maka nyala selalu. Berasap sekejap je pun nyala lalu api, hilang lalu asap, angin bawa. Tapi begitulah bandingannya. Kebaikan yang kita buat, sesiapa yang buat kebaikan, tapi bila ada sifat dengki ni, mudah kebaikan itu terbatal. Lalu menjadi haba'an manthura, menjadi iaitu debu-debu berhamburan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, maka peliharakanlah olehmu hai salib daripada hasad dengan sungguh-sungguh, kerana manakala tiada engkau pelihara daripadanya dengki itu, nescaya tiada faedah ibadahmu. Maka tiada faedah ibadahmu, nescaya jadilah kekamu bagimu dosa seperti dahulu kala, kerana ibadah itu sudah hilang ia ibadah daripada daripadamu dengan sebab hasadmu. Jadi kata musannif pengarang kitab ni, dia kata pelihara olehmu hai salib. Dia sebut salib sini, tidak sebut peliharalah olehmu segala manusia. Dia tak sebut begitu. Dia disebut salib. Salib ni makna orang nak menjalankan hati kepada, itu sebut salib. Macam kita ni, kita lah, kita semua, saya semua jemaah ni orang panggil salib. Salib ni orang nak menjalankan hati kepada, mana kita sentiasa buat kebaikan itu, kebaikan ini, menuntut ilmu sana sini, apa lagi, buat kebaikan itu, kebaikan ini, sentiasa buat perkara-perkara sunat, sentiasa nak keredaan Allah, sentiasa nak mengharap rahmat Allah ni, supaya rahmat Allah sentiasa bersama dengan kita. Itu salib.
Makam salib ni makam yang mana akan datang dia boleh naik ke makam yang lebih makam tinggi. Jika dia ada sifat, jika Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dia telah saya biasa sebut semua, iaitu salib dengan majzu. Salib dia berjalan, dia buat ibadah itu, buat ibadah salib. Majzu tengah dak sedap tu Allah Taala angkat dia jadi insanul kamil tu. Itu dalam perbahasan kita hikam. Mana tinggi tu? Tu hebat. Tu jarang. Adapun salib ni dia berjalan, buat ibadah itu, buang sifat yang tak baik dalam diri dia, letak sifat baik dalam diri dia. Maka bila begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh angkat makam dia, makam terpuji. Tengok-tengok dia hikam kelak, rupanya dia menjadi ahlillah, rupanya kekasih Allah. Iaitu menjadi kekasih Allah. Di dunia dia sudah menjadi kekasih Allah, dan di akhirat juga dia menjadi kekasih Allah. Itu hebat. Seperti mana dalam kitab dicerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup panjang, mana makam para nabi hebat, kekasih-kasih Allah hebat, makam auliaillah hebat, makam mereka. Di situlah manusia akan lihat, Allah nyesanya dulu aku dah betul-betul dah jadi kekasih Allah. Buat juga Allah Taala suruh, tapi dak memperbanyak ibadah Allah Taala suka ni. Maknanya dak buat Allah Taala betul-betul suka untuk menjadi kekasih Allah. Seperti mana? Seperti yang biasa sunat. Jadi orang yang salib ni orang yang tengah jalan. Tu tengah jalan. Jadi sebab itu disebut salib. Salib ni orang yang sentiasa mengharap redha Allah. Iaitu pelihara olehmu daripada hasad dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau orang salib ni, tak munasabah lah orang yang salib, orang yang sentiasa menjalan hati ke haratillah, sentiasa mengharap redha Allah. Tiba-tiba ada sifat-sifat dengki, maka dia tak munasabah lah. Kalau orang yang bukan salib, orang panggil ibadah tak bercara kadang-kadang, apa lagi bentuk-bentuk ibadah tak bercara, tu kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang, perintah Allah, syariat Allah buat barang itu kita tak heran sebab dia bukan salib. Ada pun orang yang salib ni orang yang sentiasa semayang bang, orang yang sentiasa buat kebaikan itu, kebaikan ini, mengharap redha Allah sentiasa siang dan malam ni. Maka orang salib tu, diri salib tu ibadah dah. Untung dah jadi salib tu. Tapi kata musannif pelihara oleh muhir salib daripada hasad ni, dengki ni dengan sungguh-sungguh. Kerana manakala tiada engkau pelihara daripadanya, jika tak pelihara, yakni orang salib ni orang yang nak menjahalkan hati karatillah, yakni kita semua tidak memelihara daripada sifat dengki ni, nescaya tiada faedah ibadahmu. Tak ada faedah ibadah. Buat ibadah siang malam tiba-tiba ada sifat dengki. Dengki dari beradik, dengki jiran tetangga, dengki dengan kawan, tak boleh. Tu ada pun munafasah tak apalah yang kita telah sebut dah pada hari Senin tu. Munafasah tu tak apalah, munafasah ni dia macam dengki juga. Tak apa. Ataupun ribetah, macam dengki juga. Orang tu dapat ada nikmat begitu, orang tu kaya begitu, orang tu banyak ilmu begitu, orang tu apa lagi, banyak nikmat Allah beri kepada dia begitu, kita pun nak juga begitu. Tapi kita tak ambil turun bala, tak ambil Allah Ta'ala turun bala pada dia. Dengki ni dia nak seperti orang tu, tapi nak suruh orang tu Allah Ta'ala turun bala. Dia biar Allah Ta'ala angkat dia. Tu dengki. Ada pun hak macam dengki juga, ialah kita nak bersama macam dia juga. Tapi tak ambil Allah Ta'ala turun bala supaya dia ni biar Allah Ta'ala kekal lah. Kalau dia maju, kalau dia ada nikmat tu, biar kekal nikmat tu. Itu tak apa. Itu dia antaranya ghibtah ataupun munafasah. Tak apa hak begitu. Itu dia dibenar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka jika tiada faedah ibadahmu, nescaya jadi kekal bagi dosa. Jadi kalaulah ibadah ni tak ada faedah ibadah disebabkan ada sifat dengki begini, maka jika tiada faedah ibadahmu, maka kalau ibadah tu tidak ada faedah, maka nescaya jadi kekal bagi dosa. Ada dosa lah. Diri kita ni disebabkan kita jadi baik, disebabkan
kita mendapat ketenangan jiwa, dapat ibadah itu kerana pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu sebab rahmat Allah. Sebab apa rahmat Allah? Sebab kita buat perkara yang disukai oleh Allah, yang diredai oleh Allah. Maka rahmat Allah mari. Bila rahmat Allah mari, maka sudah tentulah pertolongan Allah itu sangat dekat. Yang ini taufik itu keberkatan hidup ni, yang ni kekuatan untuk melaksanakan ibadah tu jadi berkat. Jadi bila ibadah tak ada, bila dia buat ibadah ada dosa, maka macam-macam lah berlaku. Tu seperti dahulu kala. Jadi seperti macam orang-orang yang jahil lah, ataupun jahil-jahil dulu-dulu tak tahu, jadi begitu. Sia-sia ibadah, letih-letih buat ibadah, tiba-tiba ada sifat dengki. Sebab itulah bila dah mari sifat dengki, dia suruh istighfar, cepat-cepat istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika mari sifat dengki. Kerana kata seperti mana kata Syekh Ibrahim Adham, kalau sifat dengki itu hadir, kamu istighfar pada Allah, istighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, dan renungkanlah bahawasanya setiap nikmat yang Allah beri pada seseorang itu, siapa itu adalah dhaman, tanggungjawab. Bukan Allah beri saya saja, Allah nak saya beri itu sebagai amanah, itu sebagai tanggungjawab dia itu macam mana. Allah beri kesihatan pada dia, tu Allah Ta'ala nak tengok kesihatan dia ke arah mana. Allah beri kesenangan dia, Allah Ta'ala nak tengok kesenangan dia tu, diri dia tu lupa kepada Allah. Semua itu ujian. Itu yang disebut oleh Imam Syekh Ibrahim Adham rahimahullah ta'ala. Kerana ibadah itu sudah hilang ia daripada, kerana ibadah itu sudah hilang ia ibadah tu, iaitu daripada-mu sebab hasad. Tu bahayanya hasad dengki ni, iaitu bahaya hasad. Hasad dengki, orang kita panggil hasad dengki, tahkik. Cakap orang Malaysia ni kemah, tu hasad dengki. Sebut hasad badan dah, tapi nak bahasa Arab campur dengan bahasa Melayu, hasad dengki. Padahal hasad tu dengki dah, tapi kemah, maknanya itulah, itu istilah bahasa Melayu, itu hasad dengki. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun pada menyatakan hubbul mal, yakni kasih akan harta, maka iaitu perangai yang jahat, kerana ia membawa kepada kikir, dan kikir itu membawa kepada derhaka, dan derhaka itu membawa kepada benci hak Allah Ta'ala, dan tiada sesuatu yang dipelihara lain daripadanya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagi akan dikengkam harta yang kikir itu kepada leher mereka itu orang yang kikir itu pada hari kiamat. Jadi di antara lagi penyakit batin ini dinakal kita ini, iaitu kasih hubbul mal, iaitu kasih kepada harta. Kasih pada harta ni setengah daripada iaitu sifat yang dicela oleh syarak. Nak kata hubbul mal tu setara mana? Nak kata dicela oleh syarak tu, sebab Nabi SAW menyatakan, jangan kamu mencederakan darah diri seseorang dan mengambil harta seseorang. Di situ menunjukkan Rasulullah suruh kasih pada harta. Ada juga kasih pada harta. Jadi setakat mana? Para ulama menyatakan kasih pada harta ni, yang mana kasih pada harta itu tidak membawa kepada seseorang itu lupa pada Allah, dan tidak menjadi seseorang itu sifat bakhil. Itu setengah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi sebab tu hubbul watan, setengah daripada tanda iaitu kasih sayang seseorang itu sifat ihsan ataupun iman yang ada daripada seseorang itu hubbul watan. Macam ada disebut hubbul watan ni kasih pada tanah air. Dia tanah air itu termasuk juga disebut oleh para ulama hubbul mal, kasih pada harta. Harta kita kasih, kena ada kasih, tapi jangan melampau. Maksudnya kasih pada harta itu menyebabkan dia ni
lupa pada Allah, lalai ibadah pada Allah, tak boleh. Dan menyebabkan dia tu ada sifat bakhil. Sifat bakhil inilah menyebabkan iaitu dicela oleh syarak disebabkan hubbul mal. Dia itu perangai yang jahat kerana ia membawa kepada kikir. Jadi bila kasih pada harta ni jadi sayanglah. Jadi bakhil lah. Jadi bakhil. Bukan bakhil pada orang saja, bahkan bakhil pada diri dia sendiri. Dan bakhil itu membawa kepada neraka, iaitu membawa kepada derhaka. Jadi bakhil itu membawa kepada derhaka, yakni derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan derhaka itu membawa kepada benci hak Allah Taala. Jadi bila derhaka ini Allah benci sifat itu, sebab punca daripada kikir. Dan tiada suatu yang dipelihara darinya lain daripadanya, iaitu daripada kasih pada harta itu. Jadi setengah daripada sifat yang dibenci kerana tidak ada suatu yang dapat dia kasih yang pelihara daripada yang demikian itu, melainkan dia kasih sungguh pada harta. Dia lupa ibadah. Kalau kita lihat dalam Hilyatul Awliya lah, kita Hilyatul Awliya, dia kata setengah daripada hijab seseorang itu nak sampai ke hadratillah, antaranya ialah disebabkan hubbul mal. Hubbul mal iaitu lahirnya sifat bakhil. Sifat bakhil ini menyebabkan seorang itu terhijab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita telah dengar dahulu itu, seperti mana Syekh Ibrahim Adham menyatakan yang mana sifat ini cepat seseorang itu sampai ke hadratillah, iaitu sifat as-sakha, sifat pemurah, dan membuang sifat bakhil. Yang telah ada 3 sifat yang kita telah sebut sebelum ni, iaitu as-sakha, al-mu'af, at-tawadhu. Tu sifat wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tu ada 3 sifat. Mana salah satu boleh dikatakan wajib yang ada pada diri mereka kekasih Allah ialah as-sakha, pemurah, yakni tidak ada kikir, tidak ada bakhil, dan pemaaf. Suka pemaafkan orang. Tu pemaaf. Yang ketiga at-tawadhu, rendah diri. Tu hebat, sifat rendah diri. Tu sifat rendah diri setengah daripada jalan-jalan kekasih Allah ataupun ciri wali-wali Allah yang disebut oleh para ulama seperti mana Syekh Ibrahim Adham rahimahullahu taala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagi akan dikekam harta yang kikir itu kepada leher mereka itu pada hari kiamat kelak. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ambil harta yang dia sayang ni, disebabkan dia sayang tu menyebabkan dia jadi kedekut bakhil ni, iaitu Allah rembah di atas leher, batang leher dia tu, iaitu sayutawaku, iaitu Allah Ta'ala rembah di atas leher dia. Tu dia sama juga, Allah Ta'ala rembah mana shibran, man akhaza al-ardha shibran, barang siapa yang mengambil bumi orang, maksudnya dia ambil tanah orang, dia tahu tanah dia tahu bahawasanya tu tanah orang, dia pun dia tambuk, dia tetap nak ambil juga walaupun sejengkal. Allah Subhanahu Wa Taala akan balik ni, iaitu bumi tu ni di atas batang leher dia tu, sama dengan iaitu orang yang bakhil kepada harta tu. Tu di antaranya shibram ni sejengkal lah. Ada hadis yang sahih yang Nabi SAW menyatakan siapa yang mengambil bumi orang, yakni mengambil tanah orang sejengkal, sejengkal, apatah lagi kalau orang bahan 2-3 kaki 4-5 tu sampai banyak lagi, tu bahaya. Na'udzubillah min zalik. Tu kalau tuan dia tak ada apalah, tak kisah dulu, tak apalah, itu tak apalah, itu tak ada masalah. Begitu juga termasuk juga ambil bumi orang, iaitu jalan orang. Memanglah orang tu pecah luk. Bila pecah luk, kita kata orang ni bahan di sungai tu, dia ni bahan menyebabkan orang nak lalu jadi sepik jadi orang nak lalu sebabkan dia bahan. Itu termasuk juga walaupun waktu harta kerajaan, tapi menyusahkan orang tu berpunca daripada dia ambil hak kerajaan ni, yang ambil hak rezak ni bahan paruk sangat.
tu rembah juga. Tu na'udzubillah. Itu ada perbahasan yang lain tu. Na'udzubillah min zalik. Itu setengah mereka yang mengambil buah bumi orang. Dan kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan setengah juga orang yang kikir ini akan diambil hartanya itu, akan dirembah di atas leher dia. Na'udzubillah min zalik. Maka takut olehmu he salib. Tengok dia sebut salib pula. Yang ni orang yang menjalankan hadawatillah. Tu orang yang menjalankan hadawatillah, orang yang mukmin lah, yang sentiasa mengharap Allah. Lepas tu Nabi SAW sebut, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah orang mukmin itu pengecut? Boleh jadi orang mukmin itu pengecut? Boleh jadi, Rasulullah kata. Adakah orang mukmin itu boleh berdusta? Boleh jatuh berdusta juga. Adakah orang mukmin itu boleh bakhil? Rasulullah kata tidak. Itu maknanya tahqiq lagi. Maknanya orang mukmin ni sama sekali tidak boleh ada sifat bakhil. Sifat dusta tu besar dah. Tu berbanding dosa, orang panggil dosa dusta tu berat dah. Tanda munafik dah tu, dusta tu. Tapi bila bakhil ni, setengah para ulama menyatakan boleh jadi orang mukmin, boleh dia jadi bakhil. Sebab apa? Sebab a'radud dunya, kerana Allah membentangkan dunia kepada dia. Ada heran. Sebab hak ulama pun boleh jadi sesat, apatah dengan orang mukmin, orang biasa. Bukan dia kalangan para ulama misal kata boleh jadi sesat disebabkan bakhil, apatah lagi ulama-ulama su disebabkan bentang dunia kepada mereka boleh jadi sesat. Iaitu dengan kekuasaan mereka sanggup membenarkan akal yang batil. Mereka sanggup membatalkan kebenaran disebabkan nak mendapat habuan dunia ni, qalil, dunia yang sedikit ni. Auzubillah min zalik. Tu hadis Nabi SAW menceritakan. Hadis tu panjang, perbahasan ulama-ulama maksud ni panjang. Jadi saya dah baca lah waktu pagi sebab panjang sangat hadis tu. Memang bahaya ulama-ulama maksud ni. Tu begitu juga ulama-ulama maksud ni, punca daripada dia ada sifat iaitu hubbul mal. Hubbul mal ni kasih kepada harta, iaitu kekuasaan, menyebabkan dia akan menjadi sejahat-jahat manusia. Na'udzubillah min zalik. Tu Batullah Imam Ghazali menyatakan di akhir zaman iaitu akan lahir manusia-manusia yang hati yang kosong daripada zikrullah. Maka selamatlah kamu daripada yang demikian itu. Dan masjid-masjid dipenuhi dengan jasad-jasad yang kosong daripada zikrullah. Maknanya pergi masjid, pergi surah, tapi tidak menghayati, tidak berpegang pada agama Allah. Dan ketika itu sejahat-jahat manusia ialah lahirnya ulama-ulama maksud. Kerana ulama maksud itu dia datang daripada hubbul mal, iaitu kasih kepada harta itu sendiri. Itu di antaranya disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi kata Imam, di salib ni orang mukmin lah. Yang mukmin dia tidak akan ada sifat la tajma'u. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lain disebut la tajma'u al-iman ma'al bakhil. Iman tidak bersama dalam hati orang yang bakhil. Maknanya keimanan, kalau ada tanda seseorang itu ada iman yang kuat, maka sifat bakhil ada. Kalau ada sifat bakhil, iman tak ada. Dia tidak berkumpul. Tidak berkumpul sama sekali. Itu sifat bakhil dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut olehmu he salib akan kikir atau bakhil, kerana binasa itu sebabnya. Kerana binasa itu disebabnya sebab bakhil. Dan lagi kasih akan harta itu membawa kepada loba akan menuntut harta, dan menuntut harta itu membawa kepada meninggal ibadah. Meninggal ibadah itu ialah derhaka hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kasih pada harta yang melampau ni, ia membawa kepada loba. Jadi sifat loba. Sifat loba. Kemusnahan, kata Aisyah radhiyallahu anha, permulaan kemusnahan seseorang itu apabila ada sifat tamak dalam hati dia. Sifat tamak ni, sifat tamak, punca apa? Mana sifat tamak? Disebabkan kasih pada harta yang melampau.
Dia kasih pada harta sangat ni menyebabkan dia ada sifat tomok. Tu na'udzubillah min zalik. Jadi membawa kepada sifat tomok akan menuntut harta. Jadi menuntut hartalah. Dan menuntut harta itu membawa kepada meninggal ibadah. Bila menuntut harta, dah lah pagi sampai ke petang pula sampai ke malam. Sebab ada kasih pada harta menyebabkan dia membawa topok, membawa kepada sifat tomok itu sendiri. Sifat tomok itu membawa kepada meninggal ibadah. Dah semua ibadah. Ibadah dah nak pergi dengar budak dan apa lagi nak zikrullah budak dan tu di antaranya dak panggil dak dan nak buat ibadah. Memanglah kadang-kadang dia kata saya boleh zikir mulut ni. Jadi ayat itu anggota jawab dah ni, anggota badan ni nak buat ibadah, kadang-kadang sembahyang lewat. Ada kadang-kadang dia gabung sekali. Tak boleh. Ada seorang hamba Allah tu, dia kerja sebuah bank lah. Dia bank tu, dia kata, "Ustaz, apa hukum Ustaz? Saya gabung sekali. Ustaz, apa hukum?" Tak boleh, dosa lah. Dia kata dia gabung sekali. Maksudnya kalau zuhur tu dia tak nak semayang sebab sibuk dengan urusan bank ni lah. Jadi bila dekat nak asar tu 4 minit nak asar, baru semayang zuhur. Sekali dengan tunggu asar, main asar lalu. Tak boleh. Itu termasuk daripada hubbul mal. Jadi melewatkan ibadah disebabkan hak tu. Ada pun hak musyaqqah tu ataupun mudarat tu lain. Ni tak boleh. Ni dilarang. Dia gabung banyak. Itu kawan-kawan saya ramai gitu. Bukan tu hak yang setengah hak kerja bank, setengah tu lah, bukan semua. Ada hak main awal. Ni dia kata dia buat begitu. Kawan-kawan dia buat awal, dia jadi dia kalau dia nak mudah begitu kata. Gitu juga hak lain banyak juga. Dia bagi tahu, dia kata macam mana dia kata hukum kata dia gabung. Jadi kadang-kadang tak meninggal ibadah, dia akan melewatkan ibadah. Sebab dia menuntut iaitu harta. Jadi saya bagi tahu kepada dia, kalau tengok dalam kitab-kitab yang lain seperti mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu, boleh nak buat begitu kan? Boleh, saya kata boleh, tak masalah. Tapi Nabi memberi amaran rezeki yang kamu dapat tu sama sekali tidak akan ada keberkatan. Tidak akan mendapat keberkatan kalau buat begitu. Kalau sekali-sekali sebabkan musyaqqah darurah, disebabkan urusan jalan jeng dan sebagainya, itu lain cerita. Tu sebab mudarat tu pun kena tengok dah. Ulama kata tengok dulu. Maknanya kalau dekat nak asar, dekat nak asar dah ataupun dekat nak zuhur dah, tinggal dulu. Tahu dah pekerjaan ni ia kena panjang. Tinggal dulu. Tu pekerjaan tu. Maka barulah buat sudah semai asar, baru buat tu. Itu lebih selamat. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan meninggal ibadah itu derhaka kepada Allah. Jadi meninggal ibadah tu derhakalah kepada Allah, kata musannif. Kata ulama ni yang karang kita ni, maka bila meninggal ibadah ia derhaka kepada Allah. Sebab tujuan manusia duduk atas dunia ni ialah untuk ibadah kepada Allah. Nak gilah mana-mana pun, nak carilah dunia banyak mana pun, tapi ibadah jangan sama sekali meninggal. Tinggal ibadah, urusan kehidupan tidak ada berkat sama sekali. Allah Ta'ala akan tarik keberkatan. Allah Ta'ala akan tarik keberkatan pada harta dia tu. Macam mana Allah Ta'ala tarik pada harta dia tu, keberkatan tu, Allah Ta'ala hantar dalam hati dia ni bahasa tak cukup semua, dan dia akan membelanjakan benda-benda yang tidak berfaedah. Allah Ta'ala akan buat sisi harta dia tu. Disebabkan tidak ada berkat pada harta itu. Tapi berbeza dengan orang yang ada berkat pada harta dia tu, walaupun dia senang, walaupun dia hebat, tapi dia belanja jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diri dia pula dia jaga ibadah, dia ambil dunia di mana-mana pun tak masalah, tapi dia jaga ibadah. Itu lebih mulia, dan hidup dia, umur dia itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta yang ada pada dia itu dikatakan al-malul hasanah, iaitu harta yang baik. Itu yang dimiliki oleh orang-orang yang mukmin.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan iaitu sebab kemasukan dalam neraka. Bila derhaka kepada Allah, maka masuklah ia dalam neraka. Dan adalah meninggal kikir itu jadi murah hati dan membawa ia kepada banyak memberi sedekah, dan banyak memberi sedekah itu membawa kasih manusia, dan kasih manusia itu alamat kasih Allah Ta'ala. Kerana asal kasih manusia itu jadi ia daripada kasihannya Allah, dan kasih Allah Ta'ala itu memasuk ia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tiada hisab dan tiada maksud murid lain daripada demikian. Sebab itulah dikatakan as-sakhab kanzul jannah, yang murah itu, iaitu orang pemurah itu pembendaharaan syurga. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan bahawasanya dan adalah meninggal kikir itu, iaitu sifat bakhil itu. Kikir bahasa lama, bahasa tani, bahasa tani ni lebih kurang dengan bahasa panggil bahasa kita ni. Kita sebut bakhil daripada bahasa Arab dia kikir. Kikir ni bahasa tani, naratiwak tu. Belah-belah tu. Sebab dia tu naratiwak Fatoni tu asal Kelantan Melaka. Tu belah-belah tu dia asal Malaysia Melaka. Siang-siang ni tak ada wujud tu belah utara Cina asal siang tu. Dia kisah yang panjang lah, mana sejarah tu. Jadi bahasa tu siapa ke tu. Cuma dia pelak-pelak lah sikit. Kalau Fatoni ni kita sebut ayam, dia sebut aji. Tu dia lain-lain sikit, dia lari-lari sikit bahasa dia. Jadi sebab itulah kitab ni, pengarang kitab ni pun sebut kikir. Setengah bahasa-bahasa orang dulu-dulu. Jadi bakhil lah. Bakhil itu jadi murah hati. Jadi bila tinggal bakhil, jadi hati jadi murah dan membawa ia kepada membanyak sedekah. Jadi bila tak ada sifat bakhil dalam hati ni, jadi hati murah ni menyebabkan dia banyak sedekah, dia nak bersedekah. Tu sentiasa memurah hati ni, dan membanyak sedekah itu membawa kepada kasih manusia. Bila banyak bersedekah ni, manusia dia kasih lah. Manusia kasih. Sifat manusia tak lari. Sifat manusia ni dikasih pada yang memberi. Itu kata Rasulullah SAW. Lebih lagi berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu iaitu mengundang kepada pahala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu kata Rasulullah, dia dapat menolakkan bala. Bala dapat menolakkan bala. Sebab itulah biasa tok guru dulu, kalau orang nak musafir jauh, bila anak-anak murid dia nak balik kampung, dia kata entah sedekah dah pagi ni, nak balik dah tu. Dia kata inilah Tuan Gua Jasin, dia Jasin dulu di Pasar Tumbuh. Tu pernah lah masa nak balik kampung lah, saya lah. Dia tanya kawan-kawan lain dia nak balik Kedah, dia nak balik di Pulau Pinang, Selangor, amalah. Masa tu dalam masjid tu dia kata, ni pagi ni awak antum semua akan bertolak. Jadi anda nak pesan satu, sedekahlah. Sedekahlah, belilah kuih RM1. Masa tu kuih RM1 pak. RM1 pak kedai moksu tepi Pasar Tumbuh tu. Pergi belilah kedai moksu, kuih RM1 pak. Beri makan kepada kawan-kawan. Niat aku nak musafir ni. Sebenarnya Rasulullah SAW sebut as-sadaqatu tadfa'ul bala. Itu molek. Maknanya dalam musafir dan menolakkan tu. Itulah kita kalau nak musafir, beri makan kepada ahli keluarga, jiran ke, beli 2-3 kuih RM2-3. Kira lah kepada adik-beradik kita ataupun yang terdekat ke, beri makan. Kita nak musafir jauh. Itu kerana sedekah itu dapat menolak bala, dan sedekah itu juga dikatakan membawa kasih pada manusia, dan kasih manusia itu membawa alamat kasih pada Allah. Jadi manusia kasih alamat tanda Allah SWT kasih, sebab barang sedekah itu, diri sedekah itu
Tu kerana asal kasih manusia itu jadi ia daripada kasihnya Allah. Jadi asal kasih manusia itu ialah asal daripada kasihnya Allah, kerana rahmat Allah. Kerana rahmat Allah memberi manusia itu kasih pada kita. Sifat manusia kasih pada kita tu rahmat Allah. Sifat ihsan manusia tu. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, bila Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawasanya, Aisyah menceritakan suatu ni perempuan mari tanya tentang ibadah begini. Rasulullah kata, kamu kasih kepada dia. Hendaklah kamu bil ilm, bil wal ihsan, kamu hendaklah berlemah lembut dan sifat ihsan. Al ihsan tad'u ila rahmatillah. Sifat ihsan, sifat kasih sayang pada manusia ni, ia menarik kepada rahmat Allah. Itu kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kasih Allah Taala itu memasuki akan dalam syurga. Jadi bila kasih Allah Taala kasih ni, Allah Taala akan buat seorang tu masuk dalam syurganya dengan tiada hisab. Dengan tiada hisab, biwairi hisab. Ini tidak ada hisab. Setengah daripada Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan nakal kitab-kitab yang lain menyatakan setengah orang yang mendapat hisab yang yasira ialah orang yang as-sakha. Itu ada nakal para ulama dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang yang as-sakha, setengah daripada orang yang mendapat hisab mudah. Hisab mudah ni lebih kurang. Kalau pulih tahan kita boleh tidak boleh kata gila. Orang ni boleh buang dalam buka bonet dia, buka macam-macam lagi boleh siasat ni. Dia ni kereta besar tapi boleh tengok dia boleh kata hisab mudah, periksa mudah gitu saja. Maka begitu juga setengah orang yang mendapat hisab yang mudah ialah as-sakha, seperti mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebut di itu dalam kitabnya. Qala musannif rahimahullahu taala, yang tiada yang dimaksudkan murid lain daripada demikian itu. Maknanya bila tiada maksud yang lain murid, maksud yang lain, maknanya kita nak bersedekah ataupun nak jadi pemurah itu mestilah kerana Allah, bukan maksud yang lain. Iaitu sebab itulah dia kata as-sakha kanzul jannah, orang pemurah itu pemendaharaan, yakni tempat stok syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kadang-kadang dia beli barang-barang banyak ni untuk stok ni, untuk makan dia. Contohnya benda kawik baru ni, beli barang-barang untuk kawik ni, bajet-bajet berapa-berapa ni. Maka begitu juga syurga Allah ni, iaitu salah satunya orang yang pemurah. Itu sudah dikatakan dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa tiada masuk ia ke dalamnya, saya tiada masuk ke dalam syurga. Jadi barang siapa tiada masuk ia orang pemurah tu, saya tiada masuk ia ke dalam syurga. Maksudnya tidak akan masuk dalam syurga itu melainkan orang yang sakha, orang pemurah. Itu pemurah. Itu salah satu sifat penghuni syurga. Mereka itu adalah golongan, iaitu as-sakha, pemurah, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah sabda Nabi SAW, as-sakhiyun al-juhur ahabbu ila Allah min a'amil bakhil. Orang yang murah itu orang yang pemurah itu amat jahil itu terlebih kasih kepada Allah daripada orang yang ibadah yang bakhil, jika ia ada alim sekalipun. Kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akina bit taqwa wa jibna bil afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.